A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merapatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita untuk membetulkan kehidupan kita atas dunia ini. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu saya mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada warga IPG Kampus Ipoh dan semua pendengar, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tarikh keramat 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah tahun ini, bersamaan dengan pada 29 Oktober tahun 2020, kita telah diberi kelapangan masa untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul dalam suasana pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia pada ketika ini. Semua ini adalah bentuk-bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat kita mengadu dan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Jadi sidang penonton hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik amallah cara mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khataman nabiyyin, dialah yang menjadi contoh dan ikutan kepada kita. Dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlukan panduan yang khusus daripada baginda, dan sesungguhnya baginda adalah sebaik-baik ikutan. Pernah tak kita fikir apakah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah amalkan dalam kehidupan kita seharian? Jadi pada kesempatan ini saya ingin berkongsi tujuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan setiap hari. Dan ketujuh sunnah ini kita juga perlu mengamalkan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih tenang, tenteram, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang pertama yang ingin saya kongsikan ialah solat tahajud. Kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada solat tahajud secara ringkasnya. Dan amalan kedua yang harus kita jadikan amalan ialah dengan membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Sebelum menjelang waktu subuh, maka kita membaca mushaf Al-Quran untuk kita mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Dan alangkah baiknya sebelum mata kita melihat perkara-perkara lain di dunia ini, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan tadabbur dan pemahaman yang mendalam. Sunnah ketiga, janganlah kita tinggalkan masjid, terutamanya pada waktu solat subuh. Sebelum melangkah ke mana-mana pun, langkahkan kaki ke masjid, terutamanya yang lelaki. Kerana masjid adalah merupakan pusat keberkatan. Bukan kerana panggilan muazzin, tetapi panggilan Allah SWT untuk orang-orang yang beriman untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Sunnah yang keempat ialah kita menjaga solat duha, kerana kunci rezeki terletak pada solat duha. Dan yang kelima, jagalah sedekah setiap hari, kerana Allah SWT amat menyukai orang yang bersedekah, dan malaikat selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Sunnah yang keenam,
sentiasa memperbaharui wuduk. Dan Allah SWT menyayangi hamba-Nya yang sentiasa berwuduk. Sebagaimana Khalifah Ali bin Abu Talib menyatakan, orang yang selalu berwuduk sentiasa akan merasa selalu bersolah dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa. Yang pertama, doa daripada para malaikat ialah diampuni dosa. Dan yang kedua, disayangi oleh Allah SWT. Ampuni dosa dan sayangilah dia, ya Allah. Itulah doa malaikat. Sunnah Nabi yang ketujuh ialah mengamalkan istighfar setiap saat dan ketika. Dengan istighfar, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan istighfar yang terjadi, maka dosa-dosa kita akan dijauhkan oleh Allah SWT. Dan Allah SWT akan menyelesaikan setiap daripada perkara yang diuji ke atas kita, di atas dunia ini. Jadi Alhamdulillah, marilah kita memperingati Maulid Nabi ini, tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah tak kita bertanya dengan diri kita, mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Sebabnya, perlu ada dalam hati saya dan hati para penonton, warga IPG sekalian. Saya memperingatinya kerana saya gembira dan bahagia dengan beliau. Saya gembira dengan beliau kerana saya mencintai beliau. Dan saya mencintai beliau kerana saya seorang mukmin. Dan tanda cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW harus dizahirkan dalam bentuk amal. Yang pertamanya, kita harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sehingga ke akhir ayat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Allah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab Allah yang Allah SWT turunkan sebelumnya. Orang siapa yang kafir, kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi ayat ini memberi dalil kepada kita untuk kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perkara kedua yang harus kita lakukan, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ialah kita harus menzahirkan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 80 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Yang maksudnya, sesiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Inilah ayat yang menjadi dalil kepada kita, sesungguhnya jika kita mentaati Allah SWT, kita harus mentaati Rasul lebih dahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketaatan kepada Nabi akan membawa kita kepada sikap mengikuti setiap perkara yang dilakukan oleh baginda. Tidak ada ketaatan yang mutlak kecuali dilakukan kepada manusia yang membawa kebenaran dari Allah. Ketaatan kepada Rasulullah SAW pada hakikatnya merupakan ketaatan kepada Allah. Manusia wajib taat kepada Allah. Kemudian Allah menegaskan bahawa ketaatan kepada Rasul adalah sebahagian daripada ketaatan kepadanya. Dan perkara yang ketiga yang harus kita zahirkan ialah mengikuti Nabi SAW sebagai membuktikan kecintaan kita mencintai Allah SWT adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sedarkah kita kegagalan umat Islam dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam soal ibadah kita, sosial, ekonomi, politik, telah menyebabkan kita dijajah
Di mana-mana kita pun berada, terutamanya di negara kita sendiri. Dan kita telah dilanyak oleh musuh Islam. Bukti mencintai Allah SWT ialah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surah Ali Imran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang mukmin, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Perkara keempat yang harus kita zahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan ketaatan kepada Allah SWT, hendaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana sabdaan dan sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah qala man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Hadis riwayat Muslim yang maksudnya, sesiapa yang berselawat ke atas aku sekali, maka Allah SWT berselawat, iaitu memberi rahmat dan gandaan ganjaran ke atasnya 10 kali. Jadi banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara kelima yang harus kita lakukan ialah meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup segala nabi. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam ayat 40 surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang maksudnya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi, rasul dan wahyu setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak perlu terjebak akan adanya dakwaan dari manusia yang mengaku bahawa dirinya adalah nabi daripada seorang nabi. Perkara keenam yang kita harus zahirkan selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap cinta perlu dibuktikan dengan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari pihak yang ingin mendiskreditkan ataupun memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan kepada baginda berarti juga pembelaan kepada kebenaran dan keberlangsungan ajaran Islam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seterusnya kita harus melihat, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini seluruh dunia sedang diuji dengan COVID-19, pandemik COVID-19. Bagaimanakah kita menangani setiap isu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Di sini saya kongsikan cara Rasulullah SAW berdepan dengan ujian Allah SWT. Yang kita haruskan ialah pertamanya, kita hendaklah bertaubat kepada Allah SWT. Kenapa tuan-tuan dan perempuan dimuliakan oleh Allah SWT? Dengan bertaubat kepada Allah SWT, bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Menyedari bahawa musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat daripada dosa-dosa manusia yang berupa kesyirikan dan kemaksiatan. Jadi apabila kita merasakan ini adalah kemaksiatan yang mungkin juga kita telah lakukan, maka tidak ada cara lain melainkan dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Banyak-banyak kita lakukan setiap saat dan ketika. Dan tidaklah terjadi sesuatu malapetaka melainkan kerana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah SWT.
kecuali dengan bertaubat kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT merasa kasih dan kasihan kepada kita semua. Perkara kedua yang kita contohi daripada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi setiap keranah dan ujian di dunia ialah dengan cara memperbanyakkan berzikir. Berzikir kepada Allah SWT dan istighfar kepada Allah SWT. Kerana dengan berzikir kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Dengan berdoa Allah SWT, berdoa yang merupakan senjata orang mukmin, maka Allah SWT akan memberi bantuan kepada kita. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ubat yang paling mujarab untuk mengubati bencana adalah dengan memperbanyakkan tasbih. Manakala Al-Imam As-Sayuti pula menyatakan, hal itu kerana zikir dapat mengangkat bencana dan azab yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Lantas perkara ketiga, apakah yang sepatut kita lakukan dalam keadaan manusia sedang diuji oleh Allah SWT? Kita biasa mendengar berita-berita sama ada dalam negara ataupun luar negara. Manusia diuji dengan bencana, musibah dan sebagainya. Maka menjadi kewajipan kepada kita semua untuk membantu mangsa bencana. Ketika kita sekarang boleh makan, boleh minum, memiliki rumah tempat tinggal, maka kita haruslah mengingati saudara-saudara kita yang terkena bencana. Pada saat COVID-19 yang sedang melanda ini, misalnya di Sabah kan, bantuan sangat-sangat diperlukan. Saat ini mereka sedang berada dalam keadaan kesukaran, kesulitan, situasi yang sangat sulit. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menghulurkan bantuan untuk membantu mereka semampu yang mungkin. Terlebih lagi di kalangan kita yang mempunyai Allah SWT menganugerahkan harta benda wang ringgit kepada kita, juga kepada pengusaha-pengusaha, tidak lupa kepada pemerintah dan bangsawan. Hendaknya mereka mengeluarkan hartanya untuk membantu mangsa bencana. Selemah-lemah bantuan kita ialah dengan kita berdoa kepada Allah SWT supaya diringankan beban. Orang yang hidup kerana Allah SWT akan melakukan kebaikan lebih-lebih lagi kepada orang yang dalam kesusahan. Kata-kata daripada Ustaz Abid Liu. Dan ketika terjadinya gempa pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, beliau telah menulis surat kepada para gubernurnya untuk bersedekah dan memerintahkan rakyat bersedekah. Qala Nabi, man nafasa minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Rawahul Muslim. Yang maksudnya, sesiapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahan daripadanya pada hari kiamat. Jadi sidang penonton hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan membantu setiap mukmin yang sedang diuji oleh Allah SWT, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti, di saat kita memerlukan bantuan daripada Allah SWT. Yang seterusnya, perkara keempat yang harus kita lakukan ialah dengan menegakkan amru bil ma'ruf anil nahi munkar. Amru bil ma'ruf nahi munkar. Iaitu dengan menyuruh manusia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran di atas muka bumi ini. Sedangkan kita, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, faktor berlakunya bencana seperti yang saya katakan tadi adalah disebabkan oleh dosa umat manusia. Maka hendaknya hal itu dihilangkan. Dan salah satu caranya adalah dengan menegakkan jalan dakwah. Saling nasihat menasihati. Dan amal bil ma'ruf nahi munkar ini, sehinggalah mengecillah kemungkaran yang berada di sekeliling kita. Adapun apabila kita bersikap acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran, maka bencana tersebut akan kembali menimpa kepada manusia seluruhnya. Bagaimana peringatan Allah SWT dalam ayat 78 dan 79 suratul Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang maksudnya telah dilaknat orang-orang kafir di Bani Israel. Dan juga lisan Nabi Daud, Nabi Isa, putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan model teladan kepada kita di sepanjang zaman ini. Jadi sidang penonton, sidang hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama kembali kepada jalan Allah secara bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam menghidupkan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Nescaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkan setiap apa yang kita dengar pada hari ini. Sekurang-kurangnya, kalau kita tidak boleh mengingati dan mengamalkan keseluruhan apa yang telah saya pesankan, titipkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalaupun kita tidak boleh mengamalkan kesemuanya tuan-tuan dan puan-puan, maka janganlah kita tinggalkan kesemuanya. Kita amalkan setakat yang kita boleh. Akhirnya, saya mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada warga IPG Kampus Ipoh serta para sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita pada masa ini memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekadar itu dahulu, mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah SWT dan dapat dimanfaatkan. Mana-mana yang kekurangan itulah daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan kepada orang lain. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.